أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita dapat bersama lagi, dan insya-Allah kita akan meneruskan bacaan daripada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah susunan Imam Tirmizi. Dan pada malam ni kita akan sambung pada bab yang baru, bab yang ke-27, wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak makan. Wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak makan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من القلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. Maksudnya daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda keluar daripada tandas, dihidangkan makanan kepadanya, maka mereka bertanya, patutkah kami bawa air untuk berwudu? Sabdanya, hanya sahaja aku disuruh berwudu apabila aku hendak mendirikan sembahyang. Hadis yang ke-179, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal qa'id fa utiya bit-ta'am fa qila lahu ala tatawadda fa qala usalli fa atawadda. Hadis terakhir dalam bab ini ada 3 hadis saja. Hadis 180, An Salman radhiyallahu anhu qala qara'tu fil Taurah anna barakatat ta'am al-wudu ba'da فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. Maksudnya daripada Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah membaca di dalam kitab Taurat bahawa keberkatan makanan itu bila berwudu selepas makan, maka aku menyebutkan yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku menceritakannya dengan apa yang aku baca di dalam kitab Taurat. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkatan makanan itu bila berwudu sebelumnya dan berwudu sesudahnya. Muslimin muslimat mati sekalian, jadi hadis pertama, Nabi keluar daripada bilik ayak. Qala ni bilik ayak, bilik duduk bersunyian, duduk sorang-sorang kan. Orang masuk bilik ayak sorang-sorang lah, betul ya. Kan masuk 2-3 orang tu kan. Jadi bila keluar tu, dibawa mari kepada Nabi makanan, dan Nabi ditanya oleh sahabat,
nak ayat wudu dak, anak tika bi wudu. Beza wudu dengan wudu, waw huruf di fathah, waw tu difathahkan. Kalau wudu tu makna ayat yang nak digunakan untuk berwudu. Kalau wudu, waw didammahkan, wudu ayat semayang yang kita ambil tu, untuk semayang, untuk boleh pegang Quran, baca Quran dan sebagainya. Beza tambarih je pun. Jadi di bawah ayat yang nak digunakan untuk berwudu, nak tak? Jadi Nabi kata baginda diperintahkan untuk berwudu bila mana nak semayang je, bukan pasal nak makan ataupun pasal lepas makan tak. Seperti mana hadis yang kedua juga daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas juga semikian. Nabi kata, usalli fa atawadda, bila aku nak semayang maka aku berwudu. Muslimin muslimat mati sekalian, jadi dalam bab makan ni sebenarnya bila cerita tentang wudu, sebenarnya ia berkaitan tentang basuh tangan sebelum atau selepas, seperti hadis yang terakhir, hadis ketiga itu. Jadi dalam bab makan, kalau kita orang sebut kata wudu sebelum makan dan wudu selepas makan, tu cerita basuh tangan. Basuh tangan. Jadi kita adab yang Nabi ajak, bila kita nak makan, kita disuruh basuh tangan terlebih dahulu untuk memastikan kebersihan makanan yang kita nak makan tu. Dan makan menggunakan tangan ataupun jari ni lebih baik daripada makan guna camca sudu. Kita dah sembang, dah cerita dah sebelum ni kebaikan-kebaikan, kerana Allah bagi jadi ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, seperti mana Imam Abu Yusuf sebut kepada Khalifah Harun Rashid, antara kemuliaan yang Allah bagi jadi manusia ni dengan sebaik-baik kejadian ialah makan guna tangan. Nak banding dengan makhluk lain kan, serondoi makan dengan guna mulut, tak macam dengan kita. Dan jari kita ni ada enzim yang akan membantu penghadaman, memudahkan pencernaan makanan yang kita makan. Makanan ni dia ambil masa biasa 2 ke 4 jam. Kalau makanan hak biasa-biasa ni, kalau hak yang lebih keras sikit, dia ambil masa sampai 5-6 jam. Orang yang tidur dengan atas lambung kanan, dia memudahkan penghadaman berlaku. Dan kita pun mengaji, orang nak makan ni sebolehnya makan berat tu sebelum pukul 7 ataupun pukul 6 lah sebolehnya, kerana nak bagi supaya bila kita tidur, perut kita dalam keadaan kosong, dia tak bekerja dah, dan dia tak akan melimpah mengganggu organ lain. Minum air banyak sebelum tidur mengganggu paru-paru. Bila tidur dalam keadaan lambung kiri terlentang ke, semua tu boleh buat penyakit. Jadi bila orang tidur tuan-tuan di lambung kanan, kalau ada lagi makanan yang belum diproses, dia akan diproses dengan mudah kalau tidur lambung kanan. Jadi semua yang Allah bagi jadi kat badan kita ni ada kelebihan. Wudu ni kita juga pernah bicara, kalau orang buat rawatan akupuncture ni, tak kiralah Cina ke Melayu ke belanja akupuncture ni, dia peduk cucuk badan. Saya tak pernah kena lagi, tengok jarum seraya tu kan, jarum tu walaupun dia kata bukan sakit terang mana pun, tapi cucuk tu, tempat cucuk tu bukan tempat cucuk sebarangan. Kalau tak ikut dan cucuk, kita pun boleh cucuk, tapi ada ilmu, kena ada ilmu baru tahu tak mana patut cucuk. Jadi ilmu akupuncture ni menyebut ada 70 lebih tempat yang sensitif, yang tempat tu perlu disentuh, perlu ditekan untuk mengembalikan kekuatan badan, kesihatan orang tu dan sebagainya. Daripada 70 lebih tempat tu, ada tempat yang cukup kita power lah tuan-tuan, yang hanya sekadar dengan sapu, sentuh je, dia memberi kesan dan pengaruh dah kepada kesihatan kita. Dan tempat-tempat yang hebat ni disebutkan berada semuanya pada anggota wuduk kita. Kita wuduk, kita tak ada tonyoh teruk, tak ada tekan muka, tangan, tak ada. Anggota-anggota yang akupuncture sebut tu, yang kata tempat tu hanya perlu disentuh je, tak perlu nak kena cucuk, tekan macam cucuk jarum, tak perlu, pasal kira tempat tu yang tempat yang istimewa. Semua duduk kat anggota wuduk. Maka orang yang selalu berada dalam wuduk, batal dia ambil contoh, tuan-tuan, dia berwuduk selalu, dia sebenarnya
membuat terapi terhadap diri dia sendiri. Jadi apa pun dalam agama kita kena yakin, walaupun kita tak disuruh pun tuan-tuan untuk kaji apa faedah wuduk ni, kita fikir cara akal kita nak hilang mengantuk lah, teratur lah kena ayat hilang mengantuk, tapi kita tak disuruh pun sampai ke mendalam kelebihan yang ada di sebalik itu. Tapi yakinlah di sebalik kebaikan suruhan Allah tu ada kebaikan, dan di sebalik larangan tu ada keburukannya kan. Macam isu ni lah, kerajaan negeri suruh kerajaan negeri tak perbaharui dan tak keluar lesen premis perjudian, judi dan juga arak tak sambung. Tuan-tuan, pasal baru ni saya diminta cakap benda tu dalam dewan, arak dengan judi. Pasal apa tuan-tuan? Dalam Islam orang minum arak ni kena sebab 40 rotan, hukum asal. Mai zaman Sayyidina Umar jadi mukminin, bila ditangkap seorang tu dia telah pun dia dapati minum arak, dia kata tak tahu kata arak kena haram, buat tak tahu. Sayyidina Umar kata macam ni, Sayyidina Umar gandakan bagi jadi 80. Dan adakah sah keputusan Sayyidina Umar menggandakan hukuman orang minum arak jadi 80 jadi daripada 40? Tuan-tuan, Nabi pesan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Peganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Salah seorang khulafa'ir rasyidin ini adalah Sayyidina Umar. Jadi sahabat semua akui apa yang diputuskan oleh Sayyidina Umar, digandakan siksaan terhadap sebatan terhadap orang yang minum arak. Tuan-tuan, seorang doktor Pakistan, saya baca ni waktu saya sekolah rendah dulu, saya ingat lagi. Tapi ingat tuan-tuan, pasal pelik, kita budak-budak kita baca tu tapi ingat pasal doktor Pakistan tu tulis, dia kata dia buat kajian pasal apa Islam menetapkan hukuman orang minum arak ni 40 kali sebatan. Dia buat kajian, rupa-rupanya pasal dalam hadis-hadis sahih dah cerita orang minum arak ni boleh sikit 40 hari tuan-tuan ibadat dia tak diterima, 40 hari sembahyang dia tak diterima. Tuan-tuan, rupa-rupanya orang minum arak ni, arak tu akan duduk dalam badannya 40 hari baru hilang. Patut kena sebab 40 pun, patut ibadat dia 40 hari tak diterima pun tuan-tuan. Jadi semua tak kira lah baik arahan perintah Allah ada kebaikan, larangan Allah ada keburukan. Macam itulah dengan wuduk kan, selain daripada kita kata boleh segak badan kita, mengantuk hilang, dia juga menjadi terapi ke anggota badan kita. Selain dia jadi nur cahaya yang hanya makhluk yang kita tak nampak, tapi mereka nampak tuan-tuan nur di badan anggota badan orang wudu. Bahkan kita baca hadis cerita Nabi di akhirat, Nabi bagi tahu tak mana kata umat dia, antaranya ialah kesan daripada wudu yang diambil oleh umat dia, iaitu anggota wudu umat Nabi Muhammad ni bercahaya nanti di akhirat. Jadi nak bagi terang lagi, kena sentiasa berwuduk. Nak bagi banyak lebih daripada had yang dituntut untuk berwuduk sampai ke siku, basuh lebih lagi. Kalau di rumah kita basuh lebih lagi, main masjid basuh cukup-cukup sudahlah ayat masjid ni kan. Duduk bersihat di rumah kita bayar tuan-tuan. Jadi Nabi kata nak makan, dia nak sembahyang barulah berwuduk. Hadis terakhir Sayyidina Salman baca daripada Taurat, cerita kata berkat makan tu dengan basuh tangan sebelum makan. Bila cerita kat Nabi, Nabi kata tak, berkat makanan tu bukan takat basuh tangan sebelum makan, bahkan selepas makan. Kalau makan lepas tu tak basuh jadi macam mana no? Makan pula nasi kandang, balik tidur tak basuh tangan. Wah, tengok esok jari tengah sekat semua. Tikui mai balas dah. Tikui lipas semua macam-macam lah. Jadi sebelum makan basuh untuk pastikan tak ada kotoran di tapak di tangan kita, nak buah mulut kita ni. Dan yang keduanya lepas daripada makan basuh. Pasal untuk kesihatan kan elok juga minyak lah ni kalau nak basuh, orang beli ada sabun pi kenuri gulai berminyak apa semua, kena buh sabun di tempat basuh tangan tu. Pasal apa? Nak hilangkan minyak tu. Jadi keberkatan makanan tu kata Nabi sebenarnya basuh tangan sebelum makan dan basuh tangan selepas daripada makan. Bab basuh tangan kita pernah bicara sebelum ni. Adab bila kita tamu mai rumah kita yang mula-mula
basuh tangan. Kita basuh tangan. Pertama, kalau tetamu tu ada kecil besar, budak dengan orang tua, basuh budak-budak dulu. Budak-budak ni dia tak tahan sabar kalau nak makan, basuh tangan budak-budak dulu. Basuh tangan. Makan, kita yang mula makan, tuan rumah mula makan. Kecuali tuan rumah tak makan, saya dah makan dah tadi. Ataupun narai tamu sungguh, tak apa ni, baca doa, makan terus. Tapi kalau ikut adab, tuan rumah kena mula supaya tetamu tak segan nak makan, tak rasa malu-malu nak makan pasal tuan rumah mula dah. Tapi adab nak habis ataupun berhenti makan, tuan rumah tak boleh ataupun tak sepatutnya berhenti awal daripada tetamu. Walaupun dia makan habis dah, jangan basuh tangan. Sagi tetamu tengok tuan rumah makan dah berhenti awal, dia duduk tengah speed elok-elok sedap semua ni, tengok gaya nak perhabis semua lauk, tengok tuan rumah berhenti awal, dia pun slow. Adab. Bagi tuan tetamu makan bagi puas hati. Jadi Nabi ajak tetamu tu, bila dia makan, biar dia makan puas hati. Tetamu tu nak mai, kita tahu dia adalah ni jenis hantar WhatsApp kan, bagi tahu kita boleh cari apa yang sedap-sedap. Tamu tu pula kita tahu dia suka makan apa, sedia cukup-cukup apa dia suka tu. Jadi kita dah sedia elok dah, tengok berhenti awal pula dah. Jadi dia nak lajak tak ID. Jadi adab makan tuan rumah tu, dia kena berhenti live walaupun dia makan sikit dah habis awal, tapi jangan basuh tangan awal bagi tetamu makan, bagi apa-apa. Itu adab. Mengembirakan hati orang, terutama tetamu ni, pahala besar kan, pahala besar, masya-Allah. Khususnya bab yang ke-28, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas dan sebelum dan selepas makan. Hadis yang ke-181, An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma faqarraba at-ta'ama falam ara ta'ama kana a'dama barakatan min awwala ma akalna wa la aqalla barakatan fi akhirih. Qulna ya Rasulullah kaifa hadha? Qala inna dhakarna ismallahi hina akalna thumma qa'ada man akal wa lam yusammillaha ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, pada suatu hari kami sedang bersama Nabi SAW, maka baginda mendekati makanan sambil berkata, tidak pernah aku lihat makanan yang lebih besar keberkatan daripadanya pada awal kami memakannya, dan tiada kami melihat makanan yang lebih sedikit keberkatan di akhirnya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, kenapa terjadi begini? Awal berkat banyak, ujung tengok sikit pula dah. Sabda baginda, sesungguhnya kita menyebut nama Allah ketika kita hendak makan, kemudian duduk pula mereka yang memakan tidak menyebut nama Allah Ta'ala, maka syaitan turut makan bersamanya. Ni cerita makan ramai-ramai. Hak orang lain mula start makan baca bismillah elok dah, dia mai tumpang sekaki tak baca bismillah. Tuan-tuan, tak baca bismillah tu bekat pun jadi korang terus. Jadi berkaitan dengan makan dengan ramai, tuan-tuan, antara berkat untuk cari keberkatan makanan ni, makan dengan memperbanyakkan tangan. Kata ni maksudnya satu berkat, kita makan banyak tangan, banyak orang lah kan. Makanan yang berkat tu boleh diperoleh dengan seorang, satu makanan untuk seorang boleh makan dua orang, hak dua orang boleh makan 4 orang. Jadi bila kita baca bismillah, kita makan banyak orang dengan dalam satu bekas, dia akan jadi mencukupi. Hak sikit yang kata berkat ni sikit tapi mencukupi. Gaji tak banyak mana tapi berkat mencukupi keperluan hidup. Tak berkat, gaji tu dia banyak tapi tak cukup. Hutang sana hutang sini, nak bayar anu nak bayar yang ni, serabut kepala kan. Macam gaji sikit sangat tapi gaji besar, orang pun tahu, tapi awak jadi hidup macam tu. Yang kata berkat tu, tuan-tuan. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub? Kita maklum Nabi bila hijrah pergi ke Madinah, serah Nabi kata biar unta yang baginda naik tu nama Al-Qaswa. Nabi kata biar, pasal dia telah diperintahkan. Mana unta tu tahu dia nak berhenti, nak parking tak mana,
berhenti depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Pasal apa Nabi kata dia telah diperintahkan? Kalau kita baca tuan-tuan daripada kitab-kitab sirah yang berbagai, kita akan jumpa cerita antara raja yang berpengaruh dalam dunia dulu, tuan-tuan, Raja Tubak. Raja Tubak pertama. Raja Tubak ni dulu kalau dalam kitab dalam kitab macam Syekh Ali Sobuni sebut, pernah tuan-tuan, dunia ni bila seorang raja tu dia kuasai satu dunia, bukan negeri tertentu ya. Ada jenis raja, jenis tu ada dua raja Islam, ada dua raja kafir. Raja Islam yang berkuasa, waktu dia berkuasa tu satu bumi dia pegang. Pertama Raja Nabi Sulaiman, kedua adalah Zulkarnain. Ni beriman dua-dua. Raja yang kafir tapi bila mereka berkuasa, mereka kuasai satu dunia. Iaitu pertama Namrus, yang keduanya adalah Bakhtanasar. Yang bunuh orang Yahudi. Lepas orang Yahudi tuan-tuan tubuh kepala Nabi Zakaria yang dikerat tu tuan-tuan masih menggelegak. Jadi dia buat tindakan untuk menghilangkan gelegak tu dengan menghukum balas balik tuan-tuan orang yang mengkhianati Nabi Zakaria, Bakhtanasar. Jadi Nabi Abu Ayyub Ansari ni, dia ni keturunan kepada alim ulama yang ikut Raja Tubak awal. Tubak awal ni kira raja berpengaruh katanya. Ketika tu ada 5 orang raja yang kuasai dunia. Mana macam bahagilah dunia ni. Dan dia pergi mana pun orang ra'i lah. Bila dia keputusan nak pergi Kaabah, parking ataupun duduk dekat sepanjang Mekah, tak main ra'i, pergi tanding semua dia pelayan dia nak apa dia mereka akan bagi. Main parking cari maklumat. Rupanya orang ni mereka hanya memulakan Kaabah kan. Orang ajar dia geram tuan-tuan, geram tu dia nak buat tindakan nak runtuh Kaabah. Dia baru niat dalam hati. Niat tu menyebabkan tuan-tuan anggota badan dia bahagian muka ni yang berlubang ni mengeluarkan bau yang busuk. Orang siapa pun tak boleh duduk dengan dia. Mata, telinga, hidung, mulut busuk sungguh-sungguh. Tak boleh dekat. Tuan-tuan, panggil doktor, tabib, hebat-hebat semua tak boleh nak ubat. Nak dekat pun payah, nak ubat macam mana? Seorang alim tuan-tuan, dia kata, aku boleh tolong raja, tapi aku kena dengan dia je. Tak boleh orang lain, ada orang ketiga tak boleh. Jadi menteri yang dipercayai suruh Perdana Menteri kepada Raja Tubak ni maklum kepada raja tu, Raja Tubak, dia kata boleh. Dia jangan siapa pun ada. Jadi masuk. Orang alim ni kira sabak sungguh, bau tak tahan pun dia nak tolong. Dia kata, tuanku kena habaq apa yang ada dalam hati tuanku sebelum daripada berlaku perkara ni. Kena habaq betul, jangan tipu. Dia habaq betul. Kata dia cadang nak runtuh Kaabah. Geram. Pasal orang Mekah hormat muliakan Kaabah daripada dia. Punca dia tentu. Tuanku nak sembuh balik, tuanku kena tarik balik niat tu, bersih, minta ampun, tobat, jangan duk niat macam tu. Dia pun tuan-tuan yakin sungguh, dia tarik balik niat tu, bersih hati dia daripada niat buruk terhadap Kaabah. Lala tu juga Allah tarik tuan-tuan bau busuk tu daripada dia. Dengan kebaikan apa yang berlaku tu tuan-tuan, dia jadi baik pula dengan Kaabah. Dalam sejarah tuan-tuan, Kaabah ni diceritakan orang pertama yang pasang kelambu Kaabah, Raja Tubak pertama. Dialah pakai kelambu dengan warna hitam. Dulu Kaabah ni kira tak ada kelambu. Nak balik pergi ke Yaman tuan-tuan, singgah satu tempat. Bila singgah, orang-orang alim mengikut ramai. Dia ramai tu ikut dia, 1000 orang. Tentera saja kuda 1,000 lebih, jalan kaki 100,000 lebih. Sampai Madinah, orang alim ni mereka tengok, mereka kata ni bukan tempat biasa. Tempat ni tempat yang akan didatangi oleh Nabi akhir zaman. 400 orang alim tak mau nak balik, tak mau nak ikut Raja Tubak ni. Tentera pun tak mau. Bila sampai berita ni kat raja kata, pasal apa? Dibagi tahu kepada raja oleh ketua orang alim,
Dia kata kalau macam tu dia pun tak mau balik lagi, nak tunggu Nabi tu, maksud Nabi Muhammad. Tunggu tuan-tuan, bila dah tunggu dah setahun Nabi tak sampai juga, tuan-tuan, dia buat keputusan nak balik. Sebelum dia balik, dia buat rumah di Madinah ni 400 biji untuk 400 orang alim tu kan. Rumah termasuklah rumah ketua alim tu untuk jadi, dan rumah untuk Nabi duduk nanti. Dan bila dia balik, tuan-tuan, kena dia dan dia meninggal dunia, sebelum dia balik dia tulis surat, tinggal tuan-tuan untuk orang alim, hak ketua alim tu, untuk surat tu disampaikan kepada Nabi Muhammad, tuan-tuan. Dan dia balik, lepas tu dia meninggal dunia. Hari dia meninggal dunia sampailah hari kelahiran Nabi, tempoh jarak masa tu 1000 tahun. 1000 tahun. Jauh 1000 tahun. Dia tulis surat dah kat Nabi, habaq kan, dia tunggu Nabi, dia beriman dengan Nabi. Tuan-tuan, ketua orang alim yang diamanahkan jaga surat tu, tuan-tuan, rumah yang dia buat untuk Nabi tu turun-temurun sampailah, tuan-tuan, Nabi hadir, Nabi duduk tumpang di rumah tu. Rumah yang Raja Tubak tu buat, memang dia buat niat dia untuk Nabi duduk di situ. Rumah siapa? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan. Niat baik, tuan-tuan, kita kena ada niat baik. Niat baik tu insya-Allah tak jadi kat kita zaman kita, zaman orang lain, anak cucu kita, tapi kena ada niat, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, dia rumah 2 tingkat, tuan-tuan. Zaman Nabi rumah tingkat ada. Jangan kata zaman kita buat kemas rumah 2 tingkat. Zaman Nabi rumah 2 tingkat dah. Kan Nabi duduk di bawah, Sayyidina Abu Ayyub duduk atas, dan Nabi tak mau naik atas. Tiba-tiba tempayan ataupun bekas yang pecah, Abu Ayyub guna habis kain baju lap supaya tak meleleh, tak menitik atas Nabi di bawah. Lepas tu pujuk Nabi naik duduk atas. Tuan-tuan, Abu Ayyub Ansari kata, kami hidang kat Nabi makanan, kami duduk dengan Nabi dan bawa mai makanan, dan dilihat bahawa makanan bahagian awal tu ada keberkatan dia, besar keberkatan dia, tapi di hujung tengok pasal apa sikit, tuan-tuan. Awal tu makan rasa kenyang cepat dah, pasal apa hujung ni rasa duk kenyang ni, macam tak kenyang pula dah. Nabi sebut awal orang makan tu baca bismillah, lepas tu mai orang lain tumpang sekaki tak baca bismillah, tuan-tuan. Jadi berkaitan dengan bab makan minum, kita maklum Nabi sebut kan, syaitan ni dia boleh tumpang. Syaitan yang boleh tumpang makanan anak Adam, pasal tak baca bismillah, gemuk syaitan tu. Kalau syaitan yang nak tumpang makan makanan orang beriman tapi dia baca bismillah, kurus dia. Hak tak baca bismillah, gemuk dia. Rumah yang tuan rumah nak masuk, ahli keluarga nak masuk, baca bismillah, dia tak boleh masuk tumpang. Kira syaitan hak kurus ni, kawan-kawan tengok pun kesian kat dia. Kan? Saya ingat Syekh Nurdin dulu mengajar Mesir dulu, dia kata ada ulama, dia kata aku nak kena syaitan kali ni. Kena macam mana? Dia makan tak bismillah, tuan-tuan. Kalau tak makan tak bismillah, syaitan makan sekali ya. Makan, tuan-tuan, bila habis makan dia minum air, baca bismillah, dia kata biar tercekik. Biar tercekik, makan tak boleh minum air, pasal ulama tu minum air. Wallah. Tuan-tuan, jadi baca bismillah. Kalau kita makan, contoh makan ramai makanan satu talam, contoh lama tak makan, makan talam, adakah setiap orang yang makan dalam satu talam tu, tiap-tiap orang tu kena baca bismillah? Tak dituntut, tuan-tuan. Seorang sudahlah. Kalau bila makan ramai-ramai dalam satu bekas, disunatkan orang yang baca bismillah tu dia baca kuat, supaya bagi peringat kat orang lain kalau orang lain nak baca. Tapi kalau orang lain tak baca, seorang saja baca, sudah memadai. Bila duduk tengah makan, contohlah makan 2 orang satu dalam, patutnya boleh makan 4 orang. Mai orang ketiga mai tu, dia kena baca bismillah untuk dia sendiri kena baca. Tak boleh tumpang bismillah hak depa awal. Tidak, syaitan tumpang sekali. Jadi macam cerita ni, kalau orang keempat pula mai, dia kena baca bismillah untuk dia sendiri. Tak boleh dah tumpang bismillah yang orang awal baca sebelum tu. Jadi ni disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala dan disebutkan dalam kitab Syarah Imam Muslim. Jadi orang pertama
Tak semua dituntut untuk baca bismillah masing-masing, seorang pun memadai. Dan bila lepas tu kalau orang yang ada mai lewat makan lepas tu, dialah kena baca sendiri. Kena baca bismillah untuk dia sendiri ketika dia nak mula makan. Hadis yang ke-182. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum fanasiya an yadhkura Allah ta'ala ala ta'amih yaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maksudnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang daripada kamu makan maka ia lupa untuk menyebut nama Allah, lupa bismillah. Ketika hendak makan maka hendaklah dia berkata bismillahi awwalahu wa akhirahu. Makan kalut-kalut baru teringat, tak baca bismillah. Jadi boleh baca balik bismillah awwalahu wa akhirahu. Jadi untuk supaya makanan tu datang balik berkat dia, tuan-tuan harus baca takat bismillah, tak ada masalah. Kalau elok lagi bacalah sampai habis bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau yang tak makan, kita maklum ada satu syaitan yang dia akan berkongsi makanan bila orang tak baca bismillah, berkongsi minuman bila tak baca bismillah, bahkan berjimat suami isteri pun kalau tanpa berdoa, tuan-tuan, dia akan tumpang sekaki. Itu nama dia mugharibun. Dia boleh tumpang bila mana tak baca bismillah, tuan-tuan, bila makan minum bahkan jimat. Saya dengar ceramah almarhum Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, meninggal 20 tahun lebih dah, ulama jutawan tapi pemurah. Tuan-tuan, Syekh Muhammad Mutawalli sebut ada ulama yang mimpi jumpa Nabi SAW. Dalam mimpi tu ulama tu dengar Nabi habar, Nabi kata siapa-siapa yang makan dia baca bismillah, siapa-siapa yang minum dia baca bismillah. Kalau dia makan, contoh makan dia kunyah, bila dia telan dia ucap alhamdulillah. Bila nak suap baca bismillah, bila dia lepas dia telan dia ucap alhamdulillah. Kata Nabi kepada orang alim tu, selagi mana makanan tu duduk dalam badan dia, selagi itulah dikira ibadat untuk dia. Tuan-tuan, dikira ibadat. Pasal apa? Pasal dia baca bismillah tiap kali dia nak suap, dan dia baca alhamdulillah tiap kali dia telan. Dikira ibadat selagi mana makanan tu duduk ada dalam badan. Tuan-tuan, mimpi ni tak boleh jadi hujah, tapi kita boleh buat amal. Moga-moga apa yang ulama mimpi ni kita harap benarlah. Moga-moga kita bila kita beramai macam tu, tuan-tuan, akan dapat kebaikannya kan. Pada zahirnya pun nampak kebaikan dah, kerana orang alim, tuan-tuan, orang soleh memang macam tu. Makan ni tiap kali suap bismillah, bahkan tiap kali kunyah tu, tuan-tuan, dia kunyah bukan kunyah biasa. Setiap kunyah tu duk zikir dalam hati dia, Allah, ataupun ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiap kali kunyah tu yang lamat boleh sampai 40 tu. Kita 4 kali lah kan, tak ingat apa dah. Pasal apa? 20 nak bagi banyak tu, lauk nampak sedap tu. Jadi tiap kali suap bismillah, tiap kali suap, bila telat alhamdulillah. Makan dalam keadaan tenang, masya-Allah. Jadi makanan tu jadi elok, jadi kekuatan lah untuk buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Kita makan banyak tapi lemah pula darah badan, tak berapa kuat nak buat ibadat. Jadi pelik macam tu. Muslimin muslimat, baru ni saya baca kisah 3 hari lepas, cerita lepas Rusia, Soviet Union jatuh dulu, komunis hancur lepas 70 tahun. Jadi negeri-negeri yang pernah duduk bawah Soviet Union ni pecah habis, dan mereka mentadbir sendiri. Sebahagian daripada jajahan Soviet Union ni negara-negara yang majoritinya orang Islam. Ada satu negeri yang bila dah bebas, lepas tu mereka tak mula takbir sendiri, ada kepimpinan sendiri dah. Ada, tuan-tuan, seorang anak muda daripada Turki, nama Asim, muda ni.
dia ada kelebihan dengan Quran. Jadi dia dengan semangat dan rasa tanggungjawab, dia tinggalkan Istanbul, pi ke negeri tu, bekas jajahan Soviet tu, pi. Bila dia pi tu, dia masalah walaupun dia duduk Turki negara sejuk juga, tapi negeri dia pi tu lagi sakan salji, lagi sejuk. Hak tu ialah kelemahan dia. Jadi dia pi duduk di sebuah hotel yang sederhana, tanya-tanya orang macam mana dia nak boleh jumpa dengan presiden negeri yang baru bebas, yang baru ada pemilihan ketua. Sampailah dia usaha-usaha boleh jumpa presiden. Sebelum dia jumpa presiden, dia jumpa seorang kira jiran lah, duduk dengan tempat dekat hotel dia duduk. Dia baik dengan seorang makcik tu, dia hadiah Quran kat makcik tu. Mereka ni duduk dah lama dah di bawah pengaruh pengaruh komunis. Makcik tu bila tengok Quran, dia peluk, dia cium, teriak terisak-isak. Lama mana dah dia kata tak pegang Quran ni, kan, baca tak erti dah, kan, teriak sungguh-sungguh, cium, peluk, rindu sungguh dengan Quran. Tuan-tuan, bila boleh dapat jumpa presiden, dia hadiahkan juga Quran. Macam tu juga dengan presiden, kan, peluk, cium, teriak sungguh-sungguh. Dia kata Asim ni kata ni hadiah daripada kami, daripada Turki. Tuan-tuan, bila presiden tu dimaklumkan oleh Hasim, dia mai dengan niat nak tolong anak-anak boleh belajar Quran, nak ajak siapa-siapa yang nak mengaji berkaitan Quran. Presiden kata ambillah mana-mana bangunan mu nak buat kelas, ambillah, diberikan keutamaan dan diberikan peluang untuk dia tolong. Tak apalah, dia mengajar. Tuan-tuan, pelajar dia ramai sampai puluh-puluh orang, terutama budak-budak. Antara pelajar ni ada seorang budak nama Ismail, budak tak besar mana, kalau kita keluar rendah lah. Dia kata kat Ustaz Asim tu, keluarga dia di kampung harap sangat Ustaz pi kampung dia. Mereka nak buat kenduri, nak jumpa, nak ra'i Ustaz. Dia duk fikir nak pi macam mana, dia tak tahan dengan saji, tapi takut kecewa si Ismail tu dengan keluarga dia pun kata tak apa, boleh. Tuan-tuan, hari nak pi tu, dia tanya budak Ismail tu, nak pi dengan apa? Jalan kaki. Jauh mana? Ambil masa lama mana kalau nak pi balik sampai rumahmu? Dia kata saya biasa berjalan mai 2 jam, balik 2 jam. Tu dia jalan kaki. Tu dia dengan saji tebal. Dia duk fikir dah, kaki dia, tangan nak jadi Makkah habis. Dia tak tahan saji, tapi takut kecewa budak tu dengan keluarga, dia pun ikut pi. Memang dia tak tahan sungguh. Bila sampai ke kampung Ismail tu, mereka pun ra'i dia, keluarga Ismail ni ra'i dia, dan dimaklumkan kat Tok Ismail ni tua lah, duduk bilik je. Abang kata ustaz, anak cucu dia ni dah sampai dah. Mereka pun usung lah, kita kata usung papah Tok tu mai keluar. Dan bila duduk di ruang tamu tu, dia kata nak tengok Ustaz Asim tu, nak tengok muka dia. Dia rabun. Mereka pun bagi dekat. Dia kata nak dekat lagi, sampai dekat sungguh. Bila dia tengok muka Ustaz Asim, dia tengok, dia teriak, tuan-tuan, teriak sungguh-sungguh. Dia kata muka ni lah, sambil dia teriak, tuan-tuan. Sampai dah reda dah teriak dia tu, anak cucu pakat tanya pasal apa. Dia pun cerita. Dia kata waktu komunis mai jajah negeri, hancurkan kampung halaman ni, dia orang lelaki kena bunuh, ada yang tak kena bunuh ditangkap, dia dengan keluarga apa semua, lelaki perempuan ni, budak-budak ditangkap, bawa pi ke kem tahanan. Sampailah satu ketika dia dapat lari keluar, dan dia balik semula ke kampung tu. Ketika tu kira dia remaja, budak juga dia, muda lagi, balik tengok kampung Allah musnah habis dah. Lepas tu pakat orang kampung boleh selamat, pakat balik, bangun balik. Dia kata sampai satu malam, kira hidup dalam keadaan susah sungguh-sungguh. Satu malam dia mimpi tengok ada seorang lelaki mai. Lelaki ni muka berseri-seri, putih pakaian dia, mai usap kepala dia, kan, mai usap kepala dia, duk teriak usap. Lelaki tu kata sabar. Dia kata kamu siapa? Dia tanya lelaki tu. Lelaki tu kata aku ni Rasulullah. Allahu Akbar. Budak ni, Hatuk ni,
Waktu dia mimpi tu dia kata kat Nabi, mana saudara kami Rasulullah, saudara kita Islam mana, mereka tak ingat tak mau tolong kami ke? Nabi kata sabar, saudara hak yang lain pun lebih susah sebenarnya daripada hampa, lebih susah daripada hampa. Tuan-tuan, tak apalah. Nabi kata satu hari nanti ni dia anak muda ni akan mai. Nabi masa tu mai dalam mimpi tok ni, masa dia budak tu dengan seorang anak muda. Dan Nabi kata nanti dia akan mai tolong hamba. Nabi tunjuk anak muda tu. Cuma Nabi kata nak habaq awal-awal, nak pesan siap-siap, dia tak tahan dengan salji, dengan sejuk. Jadi hang kait siap-siap, sarung tangan dengan stoking kaki siap-siap. Kait siap-siap. Tunggu sampai dia sampai. Dia kata lepas daripada peristiwa mimpi dia tu, dia memang duk kait, duk buat sarung tangan untuk anak muda yang Nabi tunjuk dalam mimpi dia, dan duk kait, buat stokin untuk orang tu. Berapa puluh tahun. Tunggu tuan-tuan, tunggu sampailah hari tu. Bila Ustaz Asim ni sampai, dia tengok muka tu yang dia teriak, dia kata muka ni lah hak Nabi tunjuk dalam mimpi dia. Masya Allah tuan-tuan. Tu kata pi habaq anak cucu dia, pi ambil hak dia duk kait selama ni, sarung tangan, sarung kaki untuk Ustaz Asim. Berlambak tuan-tuan. Tunggu puluh tahun barulah dapat. Muslimin muslimat mati sekalian. Jadi apa pun Nabi, mimpi Nabi ajak buat makan. Imam, tuan-tuan, ada orang yang lapar kan, saya tulis dalam buku 60 kisah Rasulullah, lapar pergi mengadu kat Nabi di kubur Nabi zaman dululah. Abang ya Rasulullah, lapar ni, lapar. Terlena tuan-tuan, terlena tepi makam Nabi. Dia mimpi Nabi mai, Nabi suar kat dia roti, makan. Dia makan sekeping habis, makan sekeping. Lepas tu terjaga tu tuan-tuan, dalam keadaan sebaki sekeping lagi tu duduk di tangan dia, dan di mulut dia duk ada lagi, duk kunyah tak habis. Subhanallah. Nabi mai bagi makan, bukan sebangang orang lah kan, boleh macam tu. Jadi syaitan akan tumpang, ambil peluang untuk memastikan makanan hak kita makan tu hilang berkat dia. Dengan sebab itulah kita bila makan berhati-hati, jangan bagi tumpah. Kalau tumpah, Nabi pesan suruh ambil. Bila ambil tu, kalau yakin kata tak kotor, makan. Kalau kotor, bersih dulu, supaya kita jangan sia-siakan makanan yang jatuh atau terpelanting tu. Hak yang jatuh terpelanting tu tuan-tuan, kebuh dalam kepala tu syaitan yang tendang ataupun syaitan yang tepi. Dia tak mau bagi kita makan. Hak tu mungkin hak paling berkat. Kita tak tahu keberkatan ni tah duduk di kuah, tah duduk hak yang sisa, hak duduk di jari kita, tah duduk di pinggan, tah hak duduk dalam mulut. Sebab tu kalau makan tuan-tuan, bagi perhabis dalam mulut. Jangan duduk ada nasi lagi ataupun ada sisa sakit sisa dalam mulut, kita pergi kumur. Tah hak duduk dalam mulut tu, hak tu yang berkat, kita pergi luah balik dengan kumur kita. Rugi tak ada dah. Jadi hak yang terpelanting tu tuan-tuan kena kutip. Kalau kata yakin kata bersih, makan. Kalau tak bersih tuan-tuan, cuci. Tu ajaran Nabi. Pasal apa? Kena ingat kata tu setan, dia tak mau tuan-tuan makanan berkat ni masuk dalam perut kita, memberi kebaikan tuan-tuan kepada diri badan kita, tubuh badan kita, terutama untuk buat ibadat. Hadis terakhir malam ni, hadis 183, an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an annahu daqala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'am faqala udnu ya bunay fasammillaha ta'ala wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Maksudnya daripada Sayyidina Umar bin Abi Salamah, Abu Salamah, bahawa dia telah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sampingnya ada makanan. Maka beliau baginda bersabda, dekatilah wahai anakku, maka sebutlah nama Allah Ta'ala, yakni bismillah, dan makanlah dengan tangan kananmu, mulakan dengan apa yang ada di depanmu. Jadi Umar bin Abi Salamah ni anak tiri Nabi, anak kepada Sayyidah Ummu Salamah. Ummu Salamah pun janda, Nabi kahwin. Jadi salah seorang anak kepada Ummu Salamah adalah Umar ni, jadi anak tiri Nabi. Nabi kata, wahai anakku, udnu mini, dekat, dekatlah wahai anakku.
Fasammillah, kedua Nabi sebut baca bismillah, sebut nama Allah Ta'ala. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Tangan kanan. Makan dengan tangan kiri itu makan cara setan. Setan makan dengan tangan kiri. Dan makan dengan tangan kiri ni tanda orang sombong. Pernah zaman Nabi, kita maklum cerita ni, ada seorang yang sombong. Bila Nabi kata tegur, Nabi tegur makan, suruh makan dengan tangan kanan, kul biyaminik, dia kata dia tak boleh. Tak boleh. Lumpuh tangan dia. Tangan kanan tu boleh guna, bukan ada masalah, tapi dia sombong, lumpuh tuan-tuan. Kita tuan-tuan tak tahulah, tapi saya pernah makan dulu, ingat masa ayah duk ada. Jadi kalau kuliah ni makan dengan talam. Jadi ada hak mai ikut kuliah ayah ni, dia tangan kanan dia ada masalah, dia makan tangan kiri. Kan? Kita makan setalam, kita makan tangan, dia makan tangan kiri. Agak-agak pun tuan-tuan nak rasa takkan nak marah pun kan, orang tu tua daripada kita, ada lagi. Tapi memang tangan dia masalah lah. Lah ni kalau makan dia guna camca, tapi dia boleh makan tangan kiri pasal ada masalah. Ni saja-saja tak mau guna tangan kanan. Jadi Nabi kata makan dengan tangan kanan, pasal tangan kiri itu setan guna ketika makan. Makan dengan apa yang ada di depanmu. Dalam hadis lain Nabi kata, idza akala ahadukum falyakum bil yamini, bila seseorang kamu makan, makanlah dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab bi yamini, bila dia minum hendaklah dia minum guna tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi, kerana sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri, minum pun dengan tangan kiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi muslimat, persoalan berkaitan dengan bila makan kita guna tangan, nak mitluk dengan tangan kanan ke kiri. Persoalan ni persoalan yang dia ada berkaitan dengan orang panggil apa, saya nak sebut macam mana tuan-tuan, adat juga ni, dan benda ni diizinkan dalam mengikut agama kita. Tuan-tuan, kalau masyarakat tu memandang bila orang tu makan dengan tangan kanan, lepas tu dia cedok dengan tangan kanan, nampak macam berlemuh camca tu, nampak tak seronok, kotak, nampak macam kotak walaupun bukan kotak, maka dibenarkan untuk menggunakan tangan kiri, ambil tu, dibolehkan. Pasal noh pandangan orang diraih kan. Tapi kalau dah diajar, semua kata ambil tangan kanan, ambil lah tangan kanan, lebih elok. Macam itulah ketika makan dan minum dengan tangan kanan juga. Jadi ada ulama yang hukum kata makan dengan tangan kanan wajib, ada yang kata harus, seperti disebutkan oleh Imam Subki, berdosa orang yang saja guna tangan kiri ketika makan dan juga minum. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bab yang ke-28 ni berkaitan doa sebelum dan selepas makan. Bab doa tu tak sampai lagi, Nabi ajak doa apa sebelum makan dan selepas daripada makan. Muslimin muslimat, saya bagi tahu melalui kuliah duha online baru ni, insya-Allah dalam cuti sekolah ni lah. Tapi cuti sekolah ni bukan hari kerja yang saya pilih hari cuti, macam malam Sabtu ataupun malam Ahad. Saya akan buat diskusi buku 101 Amalan Pemuah Rezeki dan Pelaris. Cuma akan dimaklumkan semulalah dalam kuliah duha online nanti, bila nak buat tu minggu nak main ni ataupun minggu depan, tak pasti ni kan. Cuma nak buat tu malam Sabtu dengan malam Ahad, 2 malam, dan lepas Isyak dalam 9.30 itulah sekali diskusi sejam. Online lah, online. So online. Jadi ada buku, kata nak buku boleh ikuti. Kalau ada buku, dia buka buku dia, ataupun dan dalam tempoh seminggu ni kita akan, pihak sekolah akan jual lah buku tu, cara kita akan post. Kalau tuan-tuan nak buku tu boleh, tapi pejabat lah ni pun tak buka, kena habaq lah. Stok buku tu ada, buku 101 Amalan Pemurah Rezeki dan Pelari, insya-Allah.
Ya. Kalau yang ada tu boleh guna buku tu. Ada buku warna dia ada gambar kereta BMW, tapi nak BMW nombor pelik kereta saya. Nombor pelik ya kereta saya, kereta kan dia. Ada gambar Kaabah, emas, hitam mata apa. Buku tu masa nak buat asrama lelaki, projek asrama lelaki. InsyaAllah kita akan baca suratul Mulk. A'udzubillahi minasyaitanir